Manakala kalau orang yang mana dapat usahakan hari ini lebih baik daripada semalam, tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang inilah dalam keadaan yang berjaya. Kan? Maka tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Taala, kita muhasabah diri kita. Kan? Letak azam dalam diri kita. Bagaimana kita nak usahakan dalam kehidupan kita hari ini bertambah baik. Bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah hidup sunnah kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kekalkan kita di atas nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati segala suruhan Dia, menjauhi segala larangan Dia, mencontohi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesusahan kita. Lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pelbagai cabaran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan hari ini, pagi ini kita mula masuk 1 Muharram 1445 Hijrah. Hakikatnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita makin jauh daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1445 tahun, berbanding ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis saya terbaca dalam kitab Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi bawakan satu bab yang menerangkan kurun masa zaman yang berlalu. Dalam bab ni tuan-tuan, Imam Tirmizi menceritakan bahawasanya keadaan hadis. Imam Tirmizi bawakan satu hadis yang mafhum dia menunjukkan bahawasanya bila berlalu zaman, maka akan berlalulah keadaannya yang mana bukan lebih baik, tetapi keadaannya lebih lemah. Dan kita ingat hari ini bila zaman makin berlalu, maka dia lebih baik. Kita kata ni zaman moden, zaman serba baru, zaman serba bagai-bagai yang ada. Itu segi dunia. Dari segi dunia kita nampak ada kemajuan dia, masya-Allah. Dulu tak ada kenderaan, tak ada kereta, tak ada kapal terbang, tak ada bas, tak ada kapal. Yang dulu orang naik orang naik kuda sahaja, naik unta sahaja, nak jalan jauh, dia punya perjalanan jauh. Hari ini naik kereta api sekejap dia sampai. Itu segi dunia, ada kemajuan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di segi akhirat, di segi agama, lagi zaman itu ditinggalkan lebih jauh daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya zaman itu makin mundur. Maksud mundur apa dia? Amalan-amalan yang ada pada zaman yang lebih jauh daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan,
perempuan muslimin yang dirahmati Allah, dia akan makin terangkat satu demi satu. Kan ulama untuk kita memperolehi ilmu, kefahaman tentang perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makin lama makin ramai yang Allah Taala tarik mereka, Allah Taala wafatkan mereka, Allah Taala kan ambil nyawa mereka, dan kat situ ilmu pun makin terangkat, ulama-ulama yang hebat. Oleh kerana itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keadaan makin lama makin jauh daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak rasa berbangga dengan bertambahnya masa kita, bertambahnya umur kita, maka bermakna kita ni lebih baik daripada sebelumnya. Tidak. Tetapi hakikatnya keadaan kita makin jauh, makin kita ni ketinggalan daripada apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah, Imam Ghazali rahimahullah taala pesan kan untuk diri kita, usahakan setiap hari kita untuk jadi lebih baik. Kan kita kena berazam. Kan kita masuk tahun baru, semalam pun kita dah doa tahun baru. Kan doa supaya dalam doa tersebut, antara isi kandungan doa tersebut adalah supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada diri kita untuk meningkatkan amalan. Keadaan kita tuan-tuan makin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makin banyak dugaan. Seperti mana saya kata tadi, kan kemajuan dunia itu bertambah. Secara tidak langsungnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsungnya dugaan dunia itu makin bertambah. Kemajuan dunia bertambah, bermakna dugaan dunia itu makin bertambah. Lebih jauh kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih jauh kehidupan kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih banyak lagi dugaan-dugaan itu akan bertambah. Mau sama ada daripada sudut agama, daripada sudut dunia ni, lebih-lebih lagi dari sudut agama. Oleh kerana itu tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ada disebutkan mafhum dia, bahawasanya keadaan umat ini tidak akan dibaiki, tidak akan jadi baik, tidak akan terislah, melainkan apabila umat ini dia berusaha seperti mana, ataupun diislah, dia berusaha untuk membaiki diri dia seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabat. Hakikatnya tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk mendampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tuan-tuan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah, zaman mereka walaupun zaman jahiliyah mereka, zaman yang mana pada zaman dahulu sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman orang kata zaman Arab jahiliyah, sehingga kan dua kerajaan besar dunia ketika itu, zaman kerajaan Rom dan Parsi, dua kerajaan besar ni tak nak menaluki Arab. Tak nak menaluki orang Arab. Kerana khawatir dengan keadaan akhlak yang ada pada orang Arab ketika itu, keadaan jahiliyah yang ada pada orang Arab tersebut akan mempengaruhi orang-orang Rom dan Parsi, sehingga akan bawa keburukan kepada mereka, rakyat mereka. Tak nak takluk orang Arab. Tak nak menakluki. Maka tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Taala, kerana apa? Kerana keadaan jahil. Bunuh anak, semata-mata dengan kefahaman mereka kata anak perempuan ni akan mendatangkan sial, ataupun dia kata anak perempuan ni membebankan, jaga daripada kecil, bila dah besar dan tikang dia kahwin dengan orang dia nak kahwin, dan dia tinggal dengan orang lain, ni orang kata menghabiskan beras anak perempuan, maka dia bunuh hidup-hidup, tanamkan hidup-hidup. Mereka dengan musuh-musuh mereka ni tuan-tuan minum air arak daripada tengkorak musuh-musuh mereka, dendam. Bila mereka ni berdendam, habis beberapa keturunan tak habis. Mereka ni tuan-tuan berjudi dengan judi melibatkan nyawa-nyawa manusia. Ini keadaan jahiliyah ni. Keadaan kaum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu masyarakat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk duduk bersama dengan mereka. Walau bagaimanapun tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan agama, membawakan kefahaman agama daripada satu kaum yang jahiliyah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ubahkan mereka ni menjadi satu golongan yang terbaik, sehingga kan mereka lah golongan yang patut kita contohi. Golongan yang patut kita
ikuti. Bahkan dalam Al-Quran ada ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ni tuan-tuan, kan biasa kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan menegah manusia daripada keburukan, dan kamu beriman kepada Allah. Ayat ni biasa ramai orang dia akan gunakan ayat ni nak mengatakan bahawasanya umat ini secara keseluruhan ni adalah umat terbaik. Dia kata. Tapi lain kata Saidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ayat ini dia khusus kepada sahabat radhiyallahu taala anhu. Ayat ini sebenarnya dia khusus kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana ayat ini Allah Subhanahu wa taala dahulukan dengan lafaz kuntum. Kuntum adalah kamu, menunjukkan bahawasanya orang yang ada semasa itu. Maknanya Allah Taala berkitab ataupun Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, berfirman kepada orang yang ada ketika itu, iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Ayat ini dikhusus kepada sahabat-sahabat, bermula daripada sahabat-sahabat. Dan kamu semua wahai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, akan dapat kebaikan khairu ummah ini juga, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat apabila kita melakukan perkara yang sama yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bukan hanya sekadar kita beribadat bersendirian, ibadat bersendirian. Kita pergi masjid, kita solat, kita sempurnakan amal solat kita, masya-Allah, itu baik. Itu baik, kita sempurnakan solat kita, sempurnakan berjemaah, kita sempurnakan zakat kita sempurnakan puasa kita, kan, kita mampu pergi haji dan umrah, kita pergi. Kan, itu adalah asas yang perlu kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memadai dengan beribadat sendirian. Bahkan tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga ditugaskan sebagai umat untuk menyampaikan, mengajakkan manusia kepada kebaikan dan menegah manusia daripada orang lain daripada melakukan keburukan. Sehingga kan tuan-tuan, kalau ada mana-mana orang, mana-mana golongan, mana-mana kaum, bila dia melakukan kemungkaran, melakukan maksiat, sehingga maksiat kemungkaran yang dilakukan itu secara terang-terangan, dan maksiat kemungkaran itu tidak ditegah, tidak dihalang. Kita tahu ada orang soleh, bukan tak ada orang soleh, tetapi orang soleh dia beramal untuk diri dia sahaja. Biarlah dia, kan, kubur masing-masing, kita kata kubur masing-masing, kubur lain-lain, kita duduk kubur lain, tak duduk sekali, kita kata macam tu. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana kemungkaran itu dilakukan secara berluasa, secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan umumkan azab. Sama ada kepada orang yang melakukan kemungkaran itu akan terkena azab, bahkan juga akan terkena azab itu kepada orang-orang soleh. Nauzubillah min zalik. Kan, sehingga kan begitu. Bahkan dalam hadis juga diriwayatkan dalam Tirmizi, antara tanda-tanda tanda fitnah berlaku akhir zaman, Allah yang mafhumnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan menegah manusia daripada keburukan. Kalau tidak akan datangnya satu masa Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, maka doa-doa kamu tidak diterima. Sehingga macam itu. Ulama kata ayat hadis baginda ni, perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menunjukkan keadaan dia, kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, maka kemungkaran akan berluasa, akan menjadi umum, akan dilakukan secara terang-terangan. Ketika itu bila azab Allah Subhanahu wa taala turun dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkenankan doa kita, tidak perkenankan doa kita secara direct.
Kerana apa? Kerana maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Dan macam mana nak selamat daripada berlakunya azab Allah SWT? Bukan hanya sekadar kita berdoa, bahkan kita kena berusaha, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kena doa. Doa kena doa. Bahkan tak cukup dengan berdoa, bahkan kita kena usahakan untuk bagaimana kemungkaran-kemungkaran itu ditinggalkan. Bawa manusia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa semua orang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna. Hari ini tuan-tuan, puan-puan muslimin yang dirahmati Allah, kita tahu bahawasanya pentingnya dunia. Bab dunia kita kata tak boleh hanya kita duduk sahaja, kita berdoa sahaja, kan? Apa sahaja urusan dunia hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, kita kata perlu berusaha. Kenapa kan pula akhirat kita kata kita boleh duduk sahaja? Kan untuk akhirat pun kena usaha. Kan berapa ramai hari ini tuan-tuan orang yang berada dalam kejahilan. Kan bertambah dengan keadaan yang hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian yang ada pada dunia hari ini. Kan kita kata hari ini dunia dah makin maju, kan teknologi bertambah. Bila bertambah teknologi tuan-tuan, maka ujian fitnah dia lebih bertambah. Dan bila bertambah moden, bertambah hebat teknologi yang ada hari ini tuan-tuan, maka ujian fitnah dia pun makin bertambah. Kan kalau dulu orang nak dapatkan teknologi ni dalam keadaan susah, sekarang ni tuan-tuan teknologi ni mudah untuk didapati. Kalau dulu orang nak kena fitnah ni, dia kalau orang duduk jauh-jauh dia susah untuk akan terkena. Tetapi hari ni tuan-tuan mudah-mudah je orang nak terkena fitnah-fitnah dunia ini. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, untuk kembalikan keadaan ini, maka kan macam mana setiap daripada kita kena ada usaha untuk bawa kebaikan pada diri kita dan juga pada sahabat handai kita, kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga kita, kepada orang yang hampir dengan kita, bahkan terus sehingga kan kepada orang-orang yang jauh yang tidak faham akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sempena kan Allah Subhanahu Wa Taala berikan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ni peluang lagi. Kan bila bertambah tahun ni tuan-tuan, bukan bermakna umur kita lagi bertambah. Kan zahirnya macam umur kita meningkat, tapi hakikatnya tuan-tuan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah Taala, umur kita makin pendek. Kan umur kita makin pendek, makin singkat. Kita tak tahu bilakah kematian kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nyawa kita, bila Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan kita. Lebih-lebih lagi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni berada di hujung-hujung zaman. Kan kita berada di hujung-hujung zaman. Macam-macam fitnah dah berlaku, macam-macam ujian kita lalui, macam-macam keadaan kita lalui. Dan ujian yang lebih besar lagi tuan-tuan, yang mana sangat susah untuk kita hadapi adalah apabila fitnah Dajjal sampai. Kan Dajjal ni tuan-tuan perlu diingatkan. Kan lagi bertambah umur kita, lagi kita kena beringat-ingat. Dajjal ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan satu benda yang konspirasi, bukan satu perkara yang direka-reka. Kan mengenai Dajjal ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan kepada umat baginda, kepada sahabat-sahabat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, mengatakan bahawasanya setiap nabi-nabi akan memperingatkan tentang Dajjal. Maka ulama jawab, kenapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang Dajjal? Nabi-nabi dahulu memperingatkan tentang Dajjal kerana Dajjal ni tidak diketahui bilakah kedatangannya. Setiap nabi-nabi, sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan umat baginda tentang Dajjal adalah kerana apa? Tidak diketahui bilakah kedatangan Dajjal. Maka tuan-tuan, bahkan dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berceritakan tentang Dajjal. Nabi kadang-kadang naikkan suara, kadang-kadang dia perlahankan suara. Kan kadang-kadang naikkan suara, kadang-kadang perlahankan suara, sehingga kan sahabat-sahabat kata seolah-olah Dajjal ni berada di sebalik tiang tu, sebalik pokok kurma, sebalik pohon kurma. Maknanya nak bagi tahu dekatnya kedatangan Dajjal tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bersungguh-sungguh. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang saya kata tadi awal, keadaan dunia ni makin lebih berteknologi. Banyak yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Dulu kalau kita dengar macam mustahil. Boleh ke Dajjal nak menguasai dunia dalam masa yang singkat? Dan boleh ke Dajjal nak menguasai dunia dalam masa yang singkat? Dalam riwayat kata 40 tahun. Kan dalam riwayat kata, maafkan 40 tahun, 40 hari. 40
hari. Ada riwayat kata tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa 40 hari tersebut tuan-tuan, ada riwayat tersebut dibagi panjangkan masa. Adakah 40 hari yang singkat ataupun masa itu dipanjangkan? Hakikatnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, seperti mana kita lihat kan, perkara-perkara kalau nak diviralkan, nak disebarkan dengan masa yang sekejap boleh tersebar, dengan masa yang sekejap. Kan, fitnah yang berlaku hari ini kita tengok daripada media-media, sama ada media prima ataupun media sosial yang ada hari ini tuan-tuan, kan, apa perkara pun mudah untuk tersebar dengan cepat sekali. Berlaku malam tadi, awal pagi tadi, pagi ini dah sampai dah, orang dah tahu dah berita. Sekejap dia sampai berita tersebut. Maka tuan-tuan, untuk keberadaan Dajjal ni tuan-tuan, untuk dia dapat menguasai dunia selama 40 hari ni tak mustahil. Tak mustahil. Benda tu lagi berlaku. Lagi keadaan moden, lagi nampak mudahnya Dajjal ini tuan-tuan nak mengganggu gugat manusia. Oleh kerana itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini peringatan untuk saya dan tuan-tuan, perempuan sekalian, bahawasanya keadaan kita lebih bertambah, keadaan bertambah masa dia tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi kita kena tambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah umur kita, bertambah masa kita, kita kena tambahkan lagi muhasabah diri kita. Kan, bertambah lagi, meningkatnya umur kita, kan, Allah SWT berikan lagi kesempatan kepada kita, kita kena muhasabah diri kita. Bagaimana tahap keimanan yang ada dalam diri kita, bagaimana tahap ketakwaan yang ada dalam diri kita, bagaimana tahap ikutan sunnah yang ada pada diri kita. Kan, kita dah hidup lama, masa kita dah lama. Kan, kalau nak tahu umur kita tuan-tuan dalam bulan Islam ni, biasanya setiap tahun-tahun Masihi, kan, berbeza dengan tahun Hijri, dia akan berbeza 10 hari, 10 hari, 10 hari. Sehingga kan, kalau umur kita 30 tahun, tahun Masihi, maka tahun Hijri ni tahun bulan Islam ni, umur kita dah jadi 31 tahun. Umur kita 30, setiap kali 30 tahun, maka umur kita dah naik dah lebih daripada 30 tu jadi 31. Kalau umur 60, umur dia dah 62 tahun. Kan? Kalau umur 90, maknanya umur dah 93 tahun. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi meningkat umur kita tuan-tuan, sepatutnya lebih kena kita bermuhasabahkan diri kita. Bagaimana ketakwaan kita? Bagaimana ahli keluarga kita? Adakah mereka lebih takutkan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah mereka lebih merusingkan, lebih takutkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Hakikatnya tuan-tuan, hari ini lagi bertambah, lagi kita keadaan dunia yang berlangsung hari ini tuan-tuan, maka kita akan lebih lagi cuba konon-kononnya nak memajukan diri kita dalam dunia kita. Hakikatnya bagaimana akhirat kita? Imam Ghazali rahimahullah taala kata, tadi kita sebut ada 3 peringkat. Kan, ada orang yang mana dia kehidupan dia hari ini lebih baik daripada semalam. Ada orang kehidupan dia hari ini sama macam semalam. Ada orang kehidupan dia hari ini lebih rendah lebih buruk daripada semalam. Orang yang mana kehidupan dia lebih buruk daripada semalam, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, orang ni dalam keadaan bahaya besar, dalam keadaan binasa. Orang ni yang mana keadaan hari ini, semalam dia dapat beramal baik, hari ini amalnya jadi kurang, maka keadaan ni dalam keadaan binasa, kebinasaan. Kan? Kalau hari ini sama macam semalam, semalam sama je, amal dia sama dengan hari ini, maka keadaan itu tuan-tuan dia dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Manakala kalau orang yang mana dia dapat usahakan hari ini lebih baik daripada semalam, tuan-tuan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang inilah dalam keadaan yang berjaya. Kan? Maka tuan-tuan pemirsa yang dirahmati Allah Taala, kita muhasabah diri kita. Kan? Letak azam dalam diri kita. Bagaimana kita nak usahakan dalam kehidupan kita hari ini bertambah baik. Bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah hidup sunnah kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat kita praktikkan dengan sempurnanya dalam diri kita. Kan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan perkara-perkara yang mana kita kata dia hanya sesuatu perkara yang ketinggalan zaman. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kejayaan dunia dan akhirat. Kan, hari ini kita konsep, kita ada slogan rahmat, program rahmah.
Rahmah ni diambil daripada mana? Ayat ni diambil daripada ayat Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Asalnya tuan-tuan, asasnya ialah tuan-tuan, untuk dapat rahmat ni, mendapat rahmat adalah dengan menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Hakikatnya apa yang ada pada diri baginda dia akan menjadi rahmat. Bukan hanya untuk baginda, bahkan rahmat untuk sekalian alam. Dan sekalian alam rahmatan lil alamin. Kan kalau kita ngaji bahasa Arab tuan-tuan, kan alam ni banyak sangat ke? Kan alam ni banyak sangat. Kan alam kita hari ni ada alam dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala gunakan alamin, banyaknya alam. Banyaknya alam. Ini menandakan tuan-tuan bukan terkhusus pada satu-satu masa. Bahkan ia menunjukkan bahawasanya rahmat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepanjang masa, bahkan sehingga hari kiamat. Apa yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akan membawa rahmat kebaikan kepada diri kita dan kepada anak isteri kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada keturunan kita sehingga hari kiamat. Tapi tuan-tuan, oleh kerana kita terpedaya dengan fitnah dunia, kita terpedaya dengan kemodenan dunia yang hari ini ada, teknologi dunia yang ada hari ini, kita menganggap bahawasanya kehidupan baginda itu adalah perkara yang ketinggalan zaman. Baru ni saya ada baca dalam media sosial, kan, bila kes-kes perceraian banyak berlaku, bila banyak kes masalah perceraian lah, dia cerita tentang masalah harta pusaka faraid, kan, bila suami meninggal dunia tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, maka suami pula menanggung hutang yang banyak. Hutang pula bukan hutang dengan bank, hutang dengan ahlung, kan, hutang dengan ahlung. Maka yang menanggung hutangnya, orang ramai komplain, kenapa isteri kena tanggung hutang? Kan, ahlung ni dia akan cari orang yang hidup. Kan, dia akan cari orang yang hidup. Saya kalau mengenai hutang bank ni tuan-tuan, dia ada budi bicara lagi. Ahlung ni susah sikit nak dapat budi bicara. Bank ni saya teringat arwah ayah saya bila meninggal dunia tu, kami anak-anak ni, waris-waris ni pergilah bank nak tanya bank, ada lagi ke hutang ayah saya? Kan, kalau ikut zahirnya tuan-tuan, oleh kerana dunia hari ni tuan-tuan, lambat bayar hutang dia kena interest. Dia kena dia kena bunga, dia kena bayar bunga, akan ada bunga dia, kena kena denda dia, kena denda. Denda kerana lewat bayar. Maka hutang tu daripada sedikit jadi banyak. Kan? Sebab apa? Bunga-bunga yang terkena. Maka bila pergi bank kata, kan, hutang ayah, hutang arwah ni, dia kalau ikutkan dah selesai, yang wajib tu dah selesai. Maknanya yang asasnya dah selesai. Kalau ikut yang baki-baki bunga tu, banyak lagi, ada lagi. Tapi bank boleh beri bicara. Kan, dia pun tahu, kan, mana yang agama, mana perkara yang mana boleh didahulukan, mana yang wajib dibayar, mana yang kemudian. Kan, boleh selesai. Tapi masalahnya kalau dengan alung ni, dia punya bunga bukan sikit-sikit, bunganya berkelipat kali ganda. Maka siapa yang kena biasanya? Isteri-isteri. Kan, janda-janda yang terkena akan dikenakan tindakan, akan dikenakan diganggu dan sebagainya. Maka orang bising banyak. Biasanya kenapa isteri-isteri ni kena tanggung hutang? Sepatutnya harta yang bila satu orang suami meninggal dunia, harta suami tu kena bagi ke isteri lah. Kan? Banyak orang bising. Hakikatnya tuan-tuan, satu orang suami bila dia meninggal dunia, dia yang berhutang, dia yang melakukan hutang tersebut tuan-tuan. Hutang tersebut tuan-tuan ditanggung oleh diri dia sendiri. Hakikatnya. Kan, dia dengan Allah. Kan? Kenapa dia tak selesaikan hutang dia? Orang yang masih hidup itu atas ihsan mereka, atas kesiahan mereka, mereka membantu untuk menyelesaikan hutang dia. Dan tidak ada siapa-siapa yang dikenakan wajib pada seorang isteri. Cuma dalam bab nafkah, itu lain. Bab bayar nafkah. Tapi hutang ni tuan-tuan, si suami yang bertanggungjawab. Maka asalnya tuan-tuan, dan
Kalau ikutkan dalam hukum Islam, faraid, hukum faraid, sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu orang isteri memanglah bahagian dia sikit 1/8 ataupun 1/4 kalau tak ada anak. Kalau tak ada anak dapat banyak, kalau ada anak dapat sikit. Tapi hakikatnya tuan-tuan, bahagian dia pun paling banyak. Satu orang isteri itu akan dapat banyak. Sebab apa? Kerana anak yang dijaga. Kan? Bila ada anak, maka bahagian anak tu boleh kata dia akan ambil keseluruhan dia. Kan? Kalau ada atuk nenek dia sekali pun, atuk nenek dia dapat sikit dia 1/6, 1/6. Baki lagi untuk anak. Anak lelaki kalau lebih-lebih lagi, kalau ada anak lelaki. Kalau ada anak perempuan dapat separuh. Anak lelaki dapat semua, baki yang ada. Banyak bahagian dia, hakikat ni. Tapi oleh kerana kejahilan manusia hari ni, macam-macam dia kata, sehinggakan keluar kenyataan-kenyataan yang mana dia mengatakan faraid hari ini tidak relevan. Kan, perlu dikaji balik. Faraid ni, faraid adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perkara yang hanya diperkatakan, dibincangkan oleh manusia, tidak. Tetapi faraid, nama pun faraid. Faraid maknanya satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan harta pusaka orang mati. Sehingga sepatutnya tuan-tuan, kalau kita ikutkan faraid, maka banyak perkara keadilan yang ada. Asasnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah Taala perintahkan, syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawa kebaikan kepada umat, kepada baginda, kepada orang yang ada bersama dengan baginda, dan membawa kebaikan sehingga hari kiamat. Apa sahaja. Hakikatnya juga tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada masalah, perkara pertama sekali kita tengok rujuk Al-Quran dan Hadis. Apa dalam Al-Quran dan Hadis? Apa yang diceritakan daripada Al-Quran dan Hadis? Maka kita akan dapat perkara untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Apa yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berpegang dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, orang yang mana dia tidak akan sia-sia. Pegang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan berjaya. Kan? Sebelum ni saya ada cerita tentang tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bab menjaga kesihatan. Antara hari ini tuan-tuan, orang antara cara untuk menjaga kesihatan tuan-tuan, kan, bersenam ni bukan cara yang paling baik, bukan. Dia adalah cara yang baik, bukan antara cara yang baik untuk menjaga kesihatan, tapi bukan cara yang terbaik. Bersenam. Dia adalah satu perkara yang baik untuk menjaga kesihatan, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik ialah tuan-tuan apa dia? Jaga pemakanan. Yang terbaik untuk menjaga kesihatan ni tuan-tuan adalah menjaga makanan. Jaga makan. Dan kalau kita lihat kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah satu orang yang paling banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Dalam riwayat hadis dan bab puasa dalam kitab Mishkat ada disebutkan. Kan, Nabi SAW tak pernah puasa penuh dalam satu bulan melainkan pada bulan Ramadan. Dalam Ramadan Nabi SAW puasa penuh. Dan Nabi SAW paling banyak berpuasa dalam satu bulan adalah bulan Syaban. Sangat kurang sangat baginda Nabi SAW tak berpuasa dalam bulan Syaban. Paling banyak, kebanyakan dalam bulan Syaban itu baginda Nabi SAW puasa. Dan banyak-banyak bulan baginda Nabi SAW, setiap bulan-bulan Islam yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti baginda akan ada puasanya dalam bulan-bulan tersebut. Takkan berlalu bulan-bulan baginda melainkan dalam bulan tersebut ada puasa. Bahkan ada riwayat mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap istiqamah untuk berpuasa pada hari Isnin kerana menunjukkan kesyukuran. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, menunjukkan kesyukuran baginda. Antara cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kesyukuran baginda atas sesuatu nikmat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kerap puasa. Dan dapat lihat daripada puasa ni tuan-tuan, kan, orang bukan Islam, kita ni Islam ni kan lagi banyak makan dah. Kan, hari ni makan ni tuan-tuan dah jadi sampai 5 kali, mungkin banyak lagi. Kan, kita duduk dekat hospital pun 4 kali makan. Kan, 4 kali makan. Kalau pergilah kursus mana-mana tuan-tuan, akan jadi 5 kali makan, mesti 5 kali ni makan. Kan? Kalau kat rumah kita makan 3 kali,
pun kita kata tak boleh, kena tambah lagi. Sedangkan baginda Nabi SAW makan satu hari sekali. Kan? Makan satu hari sekali. Dan baginda Nabi SAW banyak berpuasa. Orang bukan Islam ni tuan-tuan, orang kafir, orang barat, mereka kaji macam mana nak dapat kesihatan yang baik ni tuan-tuan, akhirnya mereka mendapati bahawasanya dengan berpuasa boleh mendapat kesihatan yang baik. Tak cari buat kan, puasa. Tapi bila nak buka puasa tu jangan melantak. Kan, nak buka puasa dimakan pula sungguh-sungguh, memang tak jadilah sihat. Kan? Orang bukan Islam dia jaga. Kan? Jaga makan dia. Makan yang mana mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan berpada-pada. Kan? Kalau Nabi SAW ni tuan-tuan, makanan baginda ni jarang-jarang makan berat. Biasa baginda Nabi SAW banyak riwayat, baginda Nabi SAW makanan baginda makanan ringan. Susu, kurma, air kosong, itu makanan baginda kebiasaan. Cuma kadang-kadang ada orang menghidangkan baginda. Adalah bahagian baginda Nabi SAW suka makan. Kambing kaki hadapan ni, itu bahagian yang Nabi SAW suka makan. Kan? Tapi itu adakah selalu tak? Itu pun orang yang hidangkan kepada baginda Nabi SAW. Nampak? Bab menjaga kesihatan pun kalau kita lihat kepribadian baginda Nabi SAW membawa kebaikan. Membawa kebaikan kepada kita hari ini. Lebih-lebih lagi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dari sudut agama dia, dari sudut ibadatnya, bila kita lihat, tiru, buat seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW, pasti kita akan dapat kejayaan, dapat kebaikan. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah SWT, sempena kan awal Muharram, sempena Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita lebih banyak lagi kesempatan hari ini tuan-tuan, maka kita ambil kesempatan ini, muhasabah diri kita, letak azam baru. Kan, azam baru. Perkara pertama yang perlu ada dalam diri kita ni tuan-tuan, kita tambahkan ketakwaan kita. Tambahkan ketakwaan kita, taat pada perintah Allah, jauhi larangan Allah, dalam keadaan kita menuruti mencontohi kehidupan baginda Nabi SAW. Ini azam pertama kita. Azam utama kita. Selain daripada kita usahakan untuk melakukan banyak lagi kebaikan, tambahkan lagi banyak perkara-perkara baik, tinggalkan segala keburukan-keburukan, dan tambahkan lagi kita punya akhlak, baikkan akhlak kita, dan tambahkan lagi usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan walau bagaimana sekalipun apa sahaja kehidupan kita, keadaan kita, jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah. Hakikatnya apa sahaja yang kita perolehi hari ini tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku pada diri kita, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik, semuanya adalah atas perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang menakdirkannya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya. Maka oleh kerana itu jangan lepas untuk kita berdoa. Cuma bab takdir ni tuan-tuan, kalau kita bincang bab takdir ni kita tak faham. Takdir ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mubram dia adalah satu takdir yang tidak akan berubah. Takdir mu'allaq ni adalah satu takdir yang boleh berubah dengan sesuatu keadaan. Kan, itu pun mengikut takdir dia, mengikut ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak tahu mana satu yang berlaku pada diri kita ni adalah takdir mu'allaq, mana satu yang berlaku pada diri kita ni takdir mubram, kita tak tahu. Maka kita kena berusaha. Usaha tu macam mana? Jangan lepas berharap dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan sebab kita berdoa, itu Allah Taala akan ubahkan sesuatu. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada beberapa keadaan yang mana Allah Taala akan panjangkan umur, Allah Taala akan murahkan rezeki. Maka di situ adalah berkaitan dengan takdir-takdir yang mu'allaq, sesuatu benda perubahan yang akan berlaku. Sebab kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, dan jangan lepas berdoa pada Allah Taala. Suka untuk saya ingatkan tuan-tuan, doa ni tuan-tuan, doa ni bila kita berdoa kepada Allah SWT, tak ada satu doa pun yang Allah Taala akan tolak. Hakikatnya semua doa Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Cuma tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, keadaan memperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tiga keadaan. Kan, tiga keadaan. Sama ada Allah Taala perkenankan apa yang kita doa, maknanya Allah Taala bagi cash,
tunai apa yang kita minta. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berikan, perkenankan dengan Allah Taala bagikan yang lebih baik. Kita minta motor, tapi Allah Taala bagi kereta lebih baik lagi. Kita minta boleh makan untuk diri kita, tengok Allah Taala bagi makan, mampu untuk kita belanja orang lain makan. Ini contoh lebih baik. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan dengan menangguhkan permintaan kita, Allah Taala berikan ganjaran ke akhirat nanti. Teruskan berdoa. Jangan berhenti berdoa, teruskan berdoa, percaya dan yakinlah setiap doa kita Allah Taala dengar. Jangan kita berhenti berdoa, sebab apa? Bila kita berhenti berdoa, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Taala, waktu itulah Allah Taala akan berhenti daripada memperkenankan apa sahaja permintaan kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, setiap doa ni akan diistijabkan, akan Allah Taala perkenankan selagi mana dia tidak isti'jal. Isti'jal ni kalau bahasa dia kata minta segera. Minta segera. Sahabat-sahabat tanya apa maksud isti'jal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata isti'jal ni ialah satu orang tu dia kata dia dah berdoa, doa tak dapat, maka dia berhenti berdoa. Maka Allah Taala pun berhenti daripada mendengar untuk memperkenankan doa dia. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, jangan putus harap, jangan putus untuk kita berdoa. Apa sahaja kita nak, kita doa. Selepas kita lakukan, kita doa. Moga-moga setiap kebaikan-kebaikan kita Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, kan, takdirkan kebaikan pada diri kita, Allah Taala mudahkan untuk kita memperolehi kebaikan. Ini perkara yang paling penting, kan. Hakikatnya dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita nak lakukan, mulakan dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selepas kebaikan tersebut pun diakhiri dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kebaikan ini terus kekal dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dalam keturunan kita sehinggalah hari kiamat. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa sampai sini sahaja. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk terus menerus istiqamah taat pada perintah Allah, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya, saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-As, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.